hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafradal bihil wahdaniyah wa tanazzahu an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwatin rabbal alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk selalu berada di tempat yang baik, tempat yang mulia seperti mana tempat yang kita berada pada malam ini. Moga-moga Allah istiqamahkan kita sentiasa berada di tempat yang baik seperti ini, dan akhir sekali Allah mengambil nyawa kita daripada dunia ini dalam keadaan yang baik, maka tempat akhirnya kita akan berada di tempat yang paling baik, iaitu syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Jawi muka surat 20. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semua itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Walhasil, apabila dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5 itu, iaitu ternafi kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertakluklah dan yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan, bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam dunia ini. Ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaannya itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedarkan mudaratnya merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disuatukan sebahagian daripadanya. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Baik, jadi kita sambung lagi sifat tak habis sikit lagi, yakni sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah yakni menunjukkan bahawa hanya Allah sahaja. Wahdaniyah ni maknanya esa.
Nah, maknanya Allah sahaja. Zat Allah saja, tak ada yang menyerupai zat Allah. Sifat Allah saja, tak ada yang menyerupai sifat Allah. Af'al, perbuatan Allah semata-mata, tak ada yang menyamai dengan perbuatan Allah. Malah bukan setakat tak ada menyamai. Dan akhir sekali bila kita mengaji ilmu tauhid akidah ni, membawa kepada yang sebenar-benar zat. Yang ada zat hanya Allah saja. Kita pun tak ada zat sebenarnya. Dan zat yang kita ada ni, zat yang sementara, yang dijadikan Allah, yang Allah buat, Allah cipta. Dan bila-bila zat ni boleh hapus, hilang macam tu je. Dan sifat begitu juga. Jadi hakikat sebenar yang ada sifat semata-mata Allah yang bersifat. Kita pun tak ada sifat. Contoh katalah sifat pemurah. Hakikat yang sebenar pemurah tu bukan kita. Kita boleh bubuh duit dalam tabung derma, pemurahnya orang kata. Tapi hakikat sebenar yang pemurah tu Allah, bukan kita. Hanya Allah pinjamkan sifat tu, hadirkan pada hati kita sehingga kita jadi pemurah. Tapi hakikat sebenar pemurah Allah. Sampai ke tahap af'al, perbuatan pun tidak ada perbuatan kita. Yang ada hanya semata-mata perbuatan Allah. Itu pengajian dalam soal ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka kata Syekh, dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lain, sama ada perbuatan diri dia sendiri atau perbuatan yang lain-lain ni, semuanya itu perbuatan Tuhan. Semua Allah yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tu dalil dia. Allah kata wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang mencipta kamu. Wa ma ta'malun, dan juga apa saja yang kamu buat. Allah yang cipta kamu dan Allah yang cipta segala perbuatan kamu. Apa saja kita buat semuanya Allah. Kan? Tak ada langsung. Sehingga dia kata tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Pada sudut hakikatnya sebenarnya tak ada langsung perbuatan makhluk. Semuanya adalah perbuatan Allah. Cuma kita kena faham betul-betul benda ni. Selagi dia jadi sesat mengarut. Kita kena faham apa beza syariat dan hakikat. Syariat lain, hakikat lain. Syariat ni maknanya perkara zahir, perkara yang nyata yang kita nampak dengan mata kepala ni. Dari segi syariat kita boleh kata yang angkat cawan ni kita. Dari segi syariat kita kata aku yang angkat buku. Dari segi syariat kita kata kita yang berdiri, kita yang duduk. Syariat kita kata kita buat tak masalah, tu syariat. Syariat kita kata aku sihat ni sebab makan ubat tak ada masalah tu, tak rosak akidah. Kan? Kita kata dari segi syariat, aku kenyang ni sebab makan nasi tak salah tu. Itu namanya syariat. Adapun hakikat, yang ni baru balik kepada semata-mata Allah. Jadi macam sama kat angkat cawan ni tadi, syariatnya kita angkat, hakikatnya Allah yang angkat. Sama juga kita angkat buku tadi, yang angkat buku ni kita kata aku angkat buku ni, tu syariat. Hakikat Allah yang angkat. Tu biar beza mana syariat mana hakikat. Syariat ni barang luar, hakikat ni barang dalam. Syariat kita cakap ke mulut, hakikat cakap di hati, dalaman. Syariat kita kata lapar perut makan nasi. Hakikat yang mengenyangkan bukan nasi, yang mengenyangkan Allah. Syariat kita kata sakit makan ubat lah. Hakikat yang menyembuhkan Allah, bukan ubat. Kena tahu beza kan? Kena tahu beza. Bila tak tahu beza, tak payah kata orang awam. Ustaz kalau tak reti bab ni pun habis tersalah faham dia. Silap jalan dia. Ada orang dia sakit kan, jadi dia bawa botol air. Dia jumpa satu orang ustaz. Dia kata, ustaz boleh tak buat air penawar? Ustaz baca-baca, tiup kat air ni, buat air penawar, moga saya ni sihatlah sakit saya ni. Ustaz dia kata, saya tak percaya benda ngarut-ngarut ini. Yang menyembuhkan bukan air, Allah yang menyembuhkan. Tu bila kita kata dia tak faham. Nampak? Sekali pandang nampak macam betul ustaz ni. Tak betul. Biar reti beza mana syariat dan mana hakikat.
Memang betul air bukan menyembuhkan, ubat pun bukan menyembuhkan. Macam tu tak payah pergi jumpa doktor lah. Bakar habis klinik-klinik, hospital bom terus. Sebab yang menyembuhkan bukan ubat, yang menyembuhkan bukan doktor. Lalu kenapa ada hospital, ada klinik? Itu syariat. Nampak? Kita ikhtiar. Kita baca ayat Quran, tiup pada air. Bukan air menyembuhkan, itu ikhtiar. Ikhtiar makhluk nama ni. Tanda kita minta pada Allah. Minta ni bukan dengan duduk goyang gitu. Minta ni dengan tanda. Tandanya tadi kita buat baca doa, kita baca ayat Quran ke air tu, itu tanda kita minta. Bukan minta ke air, minta ke Allah. Lain nak minta ke air, wahai air tolong sembuhkan aku, barulah rosak akidah. Dah dalam baca masa tiup ke air tu doa ke siapa? Allah kan? Ya Allah sembuhlahkan penyakit dia. Tiup ke air. Bukan minta ke air, minta ke Allah. Sama ke kita pergi jumpa doktor, bukan minta doktor sembuhkan. Kita ikhtiar suruh doktor rawat. Yang sembuhkan siapa? Allah. Bukan kita kata doktor tolong sembuhkan penyakit saya. Doktor kata saya pun boleh, mana boleh sembuhkan penyakit awak. Yang sembuhkan penyakit Allah, Allah. Saya cuma usaha je, ikhtiar je. Takdir kata Allah kata sembuh, sembuh. Allah takdir kata Allah kata tak sembuh, tak sembuh. Aduh. Jadi biar reti apa beza syariat dan apa beza hakikat, supaya kita tak tersalah. Kan? Apa salahnya ambil air tu tadi, bacalah Fatihah pun tak apa, tiup pada air, bagi ke pakcik tu. Kawan tu datang berharap nak dapat air penawar, tiba-tiba cakap gitu. Kan? Jadi maknanya tak kenal. Tak kenal apa beza syariat dan apa beza hakikat. Ada. Dia kenapa ada syariat hakikat ni? Sebab itu unsur kita manusia. Syariat kita jasad, hakikat kita roh. Syariat itu luar, hakikat itu dalam. Jadi kita hidup ni dengan dua jalan. Satu jalan syariat, satu jalan hakikat. Jalan sebelah saja tak boleh. Pakai syariat saja tolak hakikat, jadi kafir, habis rosak. Pakai hakikat semata, tak pakai syariat, tak ada kerja. Orang ajak makan, makan nasi, Allah menyembuhkan. Tak payah, jangan bagi dia makan. Sampai ke buluh tu keluar lidah dah, kata nak nasi, Allah menyembuhkan. Cakap gitu. Jadi biar faham apa beza syariat, apa beza hakikat. Syariat lapar perut, pergi ambil nasi lah, makan lah. Bila dah makan rasa kenyang, sebut benda Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah tu tanda siapa yang kenyangkan, nasi ke Allah? Allah. Itu hakikat. Boleh reti nak? Banyak orang sangkut benda ni, syariat hakikat, syariat hakikat. Jadi biar clear betul-betul perkara ni. Jadi yang disebut dalam kitab ni ialah sebenarnya hal hakikat. Sebab tu dia kata sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lain, semuanya itu perbuatan Tuhan. Maksud di sini ialah hakikat, bukan syariat. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Nampak disebut hakikat, bukan syariat. Tapi dari segi syariat, perbuatan tu kita buatlah. Ada dari segi hakikat, kita kata yang buat ni Allah. Gitu. Bila perbuatan tu dari segi syariat, apa saja kita nak buat, kita kena ukur dari segi syariat. Syariat ni maknanya syarak. Apa tu syarak? Syarak tu artinya Quran hadis. Jadi apa kita nak buat, rujuk Quran, rujuk hadis. Quran kata boleh tak boleh, Quran kata boleh, buat. Hadis kata boleh tak boleh, hadis kata boleh, buat. Quran kata tak boleh, jangan buat. Hadis kata tak boleh, jangan buat. Jadi apa-apa kita buat, rujuk Quran, rujuk hadis. Quran kata boleh, buat. Quran kata tak boleh, tak buat. Quran tak kata apa, boleh pun tidak, tak boleh pun tidak. Maknanya hukumnya harus. Mu nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Tu. Itu dari segi syariatnya. Adapun hakikatnya, perkara yang dah pun berlaku. Jadi kata ulama, syariat ni perkara yang belum berlaku. Jagi ni nak semayang isyak ni belum berlaku. Jadi semayang isyak ni kita hukum dengan syariat. Semayang isyak ni hukumnya apa dari segi syarak? Hukumnya wajib, maka kena buat. Lepas tu balik malam ni kita tidur terlajak subuh. Tak lewat manalah, dalam pukul 11 bangun. Nampak? Pukul 11 baru bangun, subuh tak bangkit. Jadi terlepas dah subuh. Terlepas subuh ni syariat ke hakikat? Hakikat, barang dah lepas, barang hakikat.
Barang yang tak boleh kita nak ubah. Kita tak boleh buat apa dah. Barang dah lepas mana boleh buat apa dah. Itu barang hakikat. Bila barang hakikat, maknanya yang melambatkan kita ataupun yang menyebabkan kita terlajak subuh, itu Allah punya kehendak. Sebab itulah bila Allah punya kehendak, Allah tak hukumkan dosa. Sebab tu sebut dalam hadis, orang yang terlepas daripada solat dengan tidak sengaja tak dikenakan dosa, tapi wajib atasnya qada semula solat. Tapi sengaja meninggalkan solat, baru dosa. Sebab apa? Sebab tu syariat. Kenapa kamu tak buat sedangkan kamu ada kemampuan nak buat waktu tu? Lain nak kamu di luar kemampuan. Jadi biar pandai beza, mana beza antara syariat dan juga mana beza antara hakikat. Selagi dia salahkan Tuhan. Aku jadi pelacur ni sebab hakikat Allah dah tentu siap aku jadi pelacur. Nak buat macam mana? Mana boleh jawab gitu, kan? Lepas tu kita pun terajang kaki kita atas kepala. Dia kata awak hantar aku. Dah hakikat gitu. Dah Allah kehendak kaki ni naik atas muka. Kata tak boleh lah. Tak boleh sama juga. Mana boleh salahkan Tuhan, kan? Dah kamu ada pilihan nak jadi orang baik ke nak jadi orang jahat. Kamu ada pilihan. Tapi perkara yang dah lepas, dulu kita jahat, sekarang kita dah baik duduk di masjid. Yang masa zaman muda dulu, zaman jahat kita tu, zaman jahat tu hakikatnya Allah dah tentu siap, memang itulah dah jalan cerita hidup kita. Tak boleh nak ubah dah. Tapi yang sekarang ni kita ada, apa orang cakap, kita boleh atur pilih hidup kita nak pilih jalan elok atau pilih jalan tak elok. Jadi pilih dari segi syariatnya. Dah lepas nak buat macam mana? Itu dah ketetapan Allah. Itu baru namanya ketetapan. Dah tentu Allah siap. Ini senang jawab. Dulu, sekarang ni tak ada dah. Dulu bila orang marah kenapa harga minyak naik, dia kata ketentuan Allah. Senang jawab. Nampak? Senang jawab, kan? Itu asal hampau jatuh kerajaan, ketentuan Allah. Baru tahu, kan? Jadi itu benda yang boleh kita usaha itu dari segi jalan syariat. Ada pun benda yang tak boleh, di luar kawalan kita. Mana di luar kawalan kita, benda yang sudah pun berlaku, bukan boleh patah balik dah. Yang itu barang yang telah ditetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hakikatnya hanya ada usaha dan ikhtiar. Jadi manusia ni dia ada usaha dan ikhtiar. Usaha tu pada sebutan, ikhtiar pun pada sebutan. Ikhtiar ni makna apa ikhtiar? Ikhtiar ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pilihan. Kita manusia ada usaha dan kita ada pilihan. Kita nak pilih jalan mana yang elok bagi kita. Tapi kita kena ingat, usaha dan ikhtiar itu hanya dari segi perkataannya sahaja, tetapi tidak ada apa-apa kuasa atasnya. Maknanya, katalah ikhtiar kita ada pilihan, kita nak pilih jalan A atau jalan B. Kita pun ambil jalan A. Jalan A yang kita ambil tu sebenarnya dah ketentuan Allah, dah menjadi ketetapan Allah. Nampak macam kita yang pilih, hakikat Allah yang pilih. Sebab apa? Sebab tak ada pun. Macam contoh, kita nak kahwin sangat dengan perempuan A, sampai masa nak menikah kahwin dengan perempuan B. Walaupun hati tu tergila-gila mencintai perempuan A, sampai masa kahwin dengan perempuan B. Hati tu tergila-gila nak kahwin dengan perempuan tu, lalah kali kahwin dengan mak dia. Mak dia janda. Nampak? Nak buat macam mana? Itu baru namanya ketetapan. Allah takdir begitu. Sejak azali. Jadi kalau apa yang kita nak kemudian kita dapat, jangan ingat sebenarnya yang kita nak tu sebab kita punya usaha dah berbetulan saja. Apa yang kita nak dengan apa yang Allah nak sama. Kita tak boleh dapat apa yang kita nak hakikatnya. Sebenarnya kita tak akan dapat apa kita nak. Saya teringin nak minum air ni, sebab saya angkat cawan letak kat mulut. Tiba-tiba saya dapat minum. Saya dapat minum tu bukan sebab kehendak saya nak minum air. Berbetulan Allah yang nak saya minum air. Maka berbetulan dengan kehendak saya dengan kehendak Allah tu sama, maka jadi. Tapi kalau saya teringin nak minum air, letak dah cawan kat mulut, Allah tak kehendak saya minum air, cawan jatuh, pecah. Kan? Sebab Allah tak kehendak.
Jadi kita ni boleh nak je lah. Nak tu panggil perasaan saja. Tapi apa yang kita nak takkan dapat, melainkan apa yang kita nak sama dengan apa yang Allah nak. Gitu saja. Sebab yang menentukan segala-galanya semuanya Allah. Kita atas jalan nama usaha ikhtiar. Nama je lah usaha ikhtiar, tapi tak dapat apa-apa usaha ikhtiar tu, melainkan segala usaha dan ikhtiar kita tu bertepatan dengan apa yang Allah nak, baru nak jadi. Yang tiada memberi bekas. Sebab tu dia kata usaha dan ikhtiar makhluk, yakni kita tidak memberi bekas. Maksud tak memberi bekas, tak menghasilkan apa-apa, tak jadi apa-apa pun. Apa kita buat, apa kita sini tak jadi. Dah jadi sebab Allah bagi jadi, bukan kita buat, bukan kita bagi jadi. Kita kumpul batu-batu, simen dengan besi apa semua nak bina masjid ni, kan? Sampai siap masjid ni jadi. Masjid ni jadi bukan sebab kita usaha kumpul batu, simen, besi ni, sebab Allah bagi jadi hakikatnya. Cuma kita ni jadi jalan cerita saja. Suatu kata ulama, tanda seseorang itu umur panjang, Allah gerakkan hatinya berdoa pada Allah minta umur panjang. Tapi kalau kita jadi malas balok liat nak minta doa umur panjang, tanda mungkin Allah tak nak kita ni jadi umur panjang. Sebab tu Allah buat hati kita tak nak berdoa untuk umur panjang. Jadi gerakkan hati kita untuk berdoa tu siapa gerakkan? Allah. Sebab tu kata ulama, bila kamu berdoa, itu permulaan tanda doa kamu nak dimakbulkan Allah. Kerana yang kamu berdoa tu pun gerak daripada Allah. Tu. Jadi sebab tu kena banyak berdoa. Mintalah apa nak minta, kan? Ni minta ke makhluk, minta ke Allah lah, kan? Sebab Allah yang maha kaya, Allah yang boleh makbulkan. Makhluk tak boleh nak makbul apa? Kamu minta ke makhluk? Makhluk tak boleh buat apa. Makhluk sama susah dengan kita. Kita minta tolong dia, dia susah juga. Tapi Allah tak pernah susah, minta pada Allah. Walhasil, apakala dikata wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, dan hasil daripada pemahaman kita tadi tu, maka terhasillah bahawa Allah itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Maka ternafilah kam-kam yang lain itu. Maka ternafi, radlah segala kam-kam yang kita dah belajar sebelum ni, beberapa tu, yakni kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Dan menafikan berbilang-bilang akan diri Allah, sama ada bercantum-cantum atau bercerai-cerai. Kam muttasil dan munfasil pada sifat, begitu jugalah. Menafikan bahawa berbilang-bilang sifat Allah, sama ada sifatnya yang bercantum atau sifatnya yang bercerai-berai. Dan juga kam munfasil pada perbuatan, dan ternafilah bahawa perbuatan Allah itu berbilang-bilang dari segi perbuatan yang bercerai-berai. Tak ada, ternafi. Bila ternafi semua ni, maka dia kata, maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Bila kita faham betul-betul, maknanya tak ada zat yang sama dengan zat Allah, tak ada sifat yang sama dengan sifat Allah, tak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Dan kita belajar dalam lagi sehingga kita nampak tak ada lagi zat melainkan zat Allah, tak ada lagi sifat melainkan sifat Allah, tak ada lagi perbuatan melainkan perbuatan Allah. Itulah kalimah nafi isbat. Apa dia kalimah nafi isbat? La ilaha illallah. La ilah tu nafi, tak ada Tuhan. Illallah isbat, menetapkan hanya Allah Tuhan. Maksud apa? Sebab tu ratib kita baca apa nama tahlil tak cukup satu. Biasa-biasa orang dulu-dulu buat 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa? Nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Semuanya tak ada. Illallah, illallah, illallah. Hanya Allah saja. Bau tahqiq hati. Tu sebab tu orang zaman dulu hebat-hebat, berani menempuh musuh. 446 tahun kita dijajah, sikit tak gentar dengan Portugal, sikit tak gentar dengan Belanda, tak gentar dengan British, tak gentar dengan Jepun. Bawa pedang samurai, sikit tak heran. Sebab apa? Illallah, hanya Allah, Allah, Allah dalam hati dia. Hari ni sikit-sikit dan kalau tak ada duit, mati lah kita. Duit.
illa duit. Betul tak? Nak tak ada SPM, nak kerja apa? Habis ha? Rosaklah akidah kita. Tak ada keyakinan pada Allah. Zaman dulu ada SPM ke tok nenek moyang kita? Kenyang nyanda kita sampai hari ni. 12 orang anak. Tu bini pertama, bini kedua tak kira lagi. Punya ramai derit anak kita. Anak-anak tok kita dulu. Sampai mak kata bila dah besar, ni saudara kat ni. Ni saudara kat ni, saudara belah mana? Wah, ni keluarga dulu besar. Ha tu. Kita hari ni anak baru 2-3 orang, takut dah nak hidup. Oh, ramai ni anak, oh, susah hidup lagi. Sebab kita nampak, kita tak nampak Allah lah. Kita nampak diri kita. Kita nampak diri kita. Ya, penyakit corona ni Allah hantar ni bukan suruh pergi tengok corona, bukan suruh tengok doktor, bukan suruh tengok vaksin. Tengok aku, kata Allah. Bila kamu nampak corona ni, kamu ingat siapa? Ingat Allah. Tu. Datang penyakit, Allah. Allah, semuanya Allah. Illallah. Maknanya hanya yang menyembuhkan Allah, hanya yang menurunkan wabak Allah, hanya yang mengangkat wabak Allah. La ilaha illallah. Tak ada yang menyembuhkan melainkan Allah. Semua Allah, Allah, Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang mendatangkan kebaikan melainkan Allah. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang menolak kejahatan melainkan Allah. Maka min nikmatin faminallah. Setiap kenikmatan ini adalah daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, tak ada kekuatan untuk berbuat taat, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah semata-mata. Itu barang hakikat, pegang kemah-kemah. Yang ni lah namanya ilmu kebal. Bukan ilmu kebal tu sapu kok minyak panas, lepas tu ambil padang tetak. Tengok, tak patah pun. Tak lut. Tu bukan kebal. Nah, tu ilmu dajjal nama dia. Mengarut. Kan? Ada baca-baca mentera itu dengan dampingan jin. Jin duk tahan pedang dia. Inilah syirik. Nah, bergantung dengan jin. Ilmu kebal sebenarnya yakin pada Allah. Kalimah la ilaha illallah, walaupun ditetak putus tangannya, tapi imannya takkan putus. Ini tangan ditetak tak putus, tapi imannya sudah rosak, putus. Tengok para sahabat, tangannya putus, tapi boleh gagah lagi ke hadapan, angkat pedang, lawan lagi musuh. Pada tangan dah putus. Sebab apa? Kalimah la ilaha illallah di hati dia. Tu. Sebab apa? Ini soal akidah. Jadi kena kemah betul-betul lah bab akidah ni. Ni banyak zaman kita hari ni dah mula kendur benda-benda macam ni. Sebab itulah jadi lemah Islam. Takut. Ni ada yang cakap juang-juang, tengok dari segi takbir, bukan main takbir, bergegar kubah takbir. Kan? Dia kata kalau kafir, orang kafir tak sokong kita, macam mana nak menang? La ilaha illallah. Ni kenapa ni? Kenapa nampak kemenangan tu di tangan kafir? Kenapa tak nampak di tangan Allah? Kenapa banyak Allah nak tunjuk mukjizat-mukjizat Nabi, kehebatan-kehebatan. Dalam sirah Nabi 313 lawan 1000 orang, menang 313. Takut apa lagi? Yakin pada Allah. Sahabatlah kalau tak ada keyakinan akidah yang mantap, dalam perang Badar patah balik dah sahabat. Sebab tengok depan 1000 lebih. Kita 313 sikit je, tiba-tiba yang depan 1000 lebih berani nak ngadap. Melainkan kalau dalam hatinya telah ditanam kalimah la ilaha illallah, barulah jadi berani. Ni tak ada, habislah. Kan? Lepas tu ada satu orang anggota polis, dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz berani ya ustaz lawan kerajaan. Ustaz kata ke orang ni, ustaz kata ni gini-gini. Ustaz berani? Saya kata kalau ikut berani sebenarnya tak berani. Tapi bila kita kenal siapa yang kita tegakkan, tu yang jadi berani. Kalau ikut asal, orang ugut nak masuk penjara pun kita takut ke? Tak payah kata penjara, tunjuk gari pun takut dah. Takut juga benda-benda macam tu. Tapi bila kita faham apa yang kita buat, kita tahu siapa yang kita tegakkan, kita juangkan ni, kita perjuangkan siapa? Kita perjuangkan Tuhan yang atur segala alam, Rabbil Alamin. Alam ni dia punya. Kita pertahankan dia, kita perjuangkan dia, kita tegakkan dia. Apa lagi dengan penjara, apa lagi dengan gari. Jadi terpadam segala halangan-halangan. Sebab apa? Sebab yakin tadi. Tapi kalau yang ni tak ada, habis. Habis. Ugut sikit jadi tak jadi dah.
Kadang-kadang AJK masjid kena ugut tak berani, dah nak buat ceramah tak berani, dah nak buat kuliah. Dapat surat dah kata panggil lagi ustaz ni, kami tarik, tak boleh dah buat kuliah. Lepas ni, tak panggil dah. Sebab apa jadi gitu? Sebab jaga rumah Allah. Tapi bila kita faham kita buat ni kerana Allah ke kerana jabatan agama? Kerana Allah ke kerana pemimpin negara? Kalau kerana Allah, sikit tak heran. Pemimpin negara ke mana pemimpin halang. Dia kata, kamu panggil lagi ustaz ni, kami sekat daripada buat kuliah kat masjid ni. Sekat kalau berani, langkah mayat aku dulu. Wow, betul. Sebab apa? Sebab dia yakin. Kita jangan takut dengan pihak-pihak musuh. Kerana kita ada Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi bila kita tak merasai Allah bersama kita, itu yang kita jadi takut. Tapi kalau kita yakin Allah bersama kita, nak takut apa? Allah maha kuasa atas segala-galanya. Sebab tu para Nabi dia sikit tak takut. Nabi Musa, Allah suruh dia dakwah Fir'aun. Berani nak pergi lawan dengan Fir'aun. Dia seorang, tentera pun tak ada. Fir'aun bala tentera punyalah banyak. Tapi sikit tak menggentarkan hati Nabi Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun, raja yang sangat zalim. Sebab apa? Sebab dia kenal kepada siapa dia perjuangkan benda ni, yakni kepada Tuhannya. Takut apa dengan Fir'aun? Gitu. Baik. Maka bila jadi begini, kata dia, baru kita nampak bahawa tak ada zat, tak ada sifat, tak ada perbuatan, melainkan semua-semua tu hanya ada Allah saja. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Bila terpadam ni dipanggil makam fana. Bila dah ternafi, tak ada zat. Mana ada? Musuh ni pun tak wujud. Yang wujud semata-mata Allah. Ini cuma ujian. Allah saja nak test kita saja. Nak tengok kita berani tak berani kerana dia. Kita bersama, kita yakin tak yakin dengan dia. Itu. Yang ni ilmu orang dulu-dulu. Sebab tu tak pelik keris terbang. Tak pelik peluru tembak kona tak kena dia. Bukan sebab kebal ke apa, tapi dia yakin peluru ke apa semua makhluk. Tak ada apa melainkan Allah semata-mata. Kalau Allah kata kena. Kalau aku kena tembak, yang tembak ni bukan sebab peluru, bukan sebab pistol. Allah yang nak menyebabkan aku sakit. Yang bagi sakit pun Allah, yang bagi sihat pun Allah. Yang lain tidak boleh memberi manfaat atau tak boleh memberi mudarat. Itu. Kita ambil pistol, kita tembak kera, mati kera. Kera mati bukan sebab kita tembak, bukan sebab pistol, bukan sebab peluru. Kera mati sebab dah sampai ajalnya, Allah ambil nyawa dia. Tapi dari segi syariat, kita katalah mati kera sebab kena tembak. Itu syariat. Hakikat yang mematikan kera bukan peluru, bukan pistol, tapi Allah. Tu beza barang syariat dan barang hakikat. Itu. Biar jelas betul-betul benda ni, barulah jadi umat yang kuat seperti mana zaman kegemilangan Islam suatu ketika dahulu. Dia yakin. Tengok apa yang jadi kat Perancis. Dia yakin siapa yang dia pertahankan. Dia yakin kenapa dia buat begitu. Dia sembelih kepala cikgu tu atas nama, kalau bahagian kutuk Nabi kita, freedom, kebebasan bersuara. Bila kita kutuk lesbian, dia kata kita ni tak orang cakap apa? Tak berlapang dada dalam masalah umum. Bahagian dia tak boleh. Kita nak buat BMF, promote produk Muslim, dikata kita racist. Tapi bila dia hentam agama kita, ejek Nabi kita, dia kata ini freedom, kebebasan bersuara. Pala otakmu. Bahagian dia habis semua, kita tak boleh. Bahagian kita kena, dia ada kebebasan lah, apalah. Akhirnya dia ambil tindakan sendiri. Bukanlah kita mengiyakan tindakan dia, tapi dia sedar dia pertahankan siapa. Tapi akhir sekali tengok saat kematian dia, berapa ramai yang berebut nak usung jenazah dia. Kita tanya balik diri kita, jenazah kita esok berapa ramai yang nak usung? Allah muliakan dia. Tengok dalam video tu. Sama macam kes Pulau Pinang dulu yang kena tembak.
kan? Berebut orang. Ramai ulama yang ada yang mengatakan bahawa dia jihad kerana dia pertahankan Allah dan Rasul. Ada. Bukan kita menyukai keganasan. Islam tak suka keganasan. Tetapi dia begini, bukan kita suka gaduh, kita tak suka ganas, kita tak suka gaduh, kita tak suka bunuh-bunuh. Islam bukan agama begitu. Agama Islam perdamaian. Kita suka ketenangan, kita suka damai. Tetapi sekiranya demi mempertahankan agama perlu kepada gaduh, perlu kepada perang, perlu kepada bunuh, kadang-kadang hukum tu jadi wajib lah pula. Seperti mana? Zaman Nabi, adakah Nabi suka perang? Sahabat suka perang? Dah berapa banyak Nabi terlibat dalam peperangan zaman Islam dulu, mula-mula dulu, kan? Habis kenapa Nabi berperang? Nabi suka perang ke? Hobi ke Nabi berperang? Tak, demi mempertahankan Islam. Islam dihina, Islam diherdik, Islam diperendahkan. Jadi nak pertahankan Islam, Nabi berperang. Asalnya perang tak dipersetujui, Islam pun tak suka perang, tapi sebab nak selamatkan Islam, akhirnya perang tu jadi wajib. Maka muncul satu fik, namanya fik jihad. Timbul satu bab, iaitu bab jihad. Jihad qital nama dia, yakni jihad peperangan demi kerana nak mempertahankan Islam. Bukan kerana nak berebut. Kalau kita tengok orang kafir, Rusia, Amerika, Jepun, Portugis, British berperang kerana apa? Kerana jihad nak tegakkan agama, atau jihad kerana nak berebut kuasa? Tu rebut kuasa. Datang negara orang jajah sebab nak ambil hasil bumi negara orang tu. Nak penjajah-penjajah datang negara kita, nak buat apa? Dia nak ambil hasil bumi kita, ambil minyak kita, emas kita, macam-macam dia nak ambil. Itu menjajah. Sekali dia datang, asal negara tu aman, bila dia datang, habis hilang keamanan. Tengok apa jadi kat Afghanistan, apa jadi kat Iraq, apa jadi di Palestin. Tapi tengok bila Islam datang satu-satu tempat, adakah negara tu musnah? Tak. Tengok British datang negara kita, hancur negara kita. Portugis datang negara kita, hancur negara kita. Belanda datang, hancur. Jepun datang, hancur. Islam daripada Yaman datang, hancur tak? Tak hancur. Malah sultan pun masuk Islam, rakyat semua jadi Islam, negara bertambah aman. Itu Islam. Jadi Islam bukan menjajah, tapi Islam menegakkan yang hak dan menjatuhkan yang batil. Islam datang ke Spanyol, Spanyol tak hancur, malah jadi semakin elok. Islam menyebarkan. Nabi hijrah ke Madinah, adakah Madinah jadi hancur? Tak, malah Madinah jadi sebuah negara yang terkenal, bandaraya yang terkenal sampai ke hari ini, tetap masyhur, kan? Itu bukti kedatangan Islam bukan menjajah. Kedatangan Islam bukan menghancur dan memusnahkan, tapi membawa rahmat. Itu yang disebut rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Baginda Nabi Muhammad SAW. Tu biar jelas. Jadi mana dia? Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan. Maka bila kita faham wahdaniyah ni, hanya Allah zat Allah, hanya Allah sifat Allah, hanya Allah perbuatan Allah, maka tertolak segala kepercayaan yang karut marut. Percaya pada tangkal. Ni banyak ni orang kita. Lagi di belah-belah orang kampung, kadang-kadang ada benda-benda bukan-bukan ni. Dia buat kebun, dia guna harimau jadi-jadian. Nak buat macam mana, panggil jin apa dah. Jadi kalau ada orang ceroboh kebun dia, nampak macam ada rimau, tak berani orang nak masuk. Ada benda gini. Dan saya ingatkan benda ni tak ada orang buat dah. Ada lagi. Santau ada lagi, kan? Santau angin lah, apa semualah, kan? Benda-benda mengarut tu masih lagi ada. Ubat pelaris nak bagi kedai laku ada, kan? Saya ada orang pernah minta, dia kata, "Ustaz, boleh tak buat baca-baca sikit kedai saya?" Tak apalah, kita ruqyah lah. Kita baca ayat Quran, pusing keliling, takut ada anasir-anasir jahat masuk. Lah bila dah pusing apa semua, dah habis baca, dia kata, "Ustaz, boleh tak Ustaz bagi ubat pelaris kedai saya?" Saya kata nak bagi dia kedai runcit. Saya kata nak bagi pelaris, bagi diskaun 50%. Itulah ubat pelaris. Bila diskaun ramai orang datang. Aduh ubat pelaris mengarut. Ni semua ni minyak dagu lah, minyak apalah. Allahu akbar.
mengarut percaya yang bukan-bukan. Ingat, yang hanya jangan ikut silat-silat yang jenis kata boleh kebal-kebal, tak ada. Habib Rizik Syihab, seorang ulama daripada Indonesia, dia kata kalau betul lah ilmu kebal ni ada dalam ajaran Islam, bilakan pula kita nak syahid, dia kata. Nak kebal bila nak mati? Berjuang orang Islam ni nak mati. Mati sama, mati syahid. Tidak ada mati yang paling mulia melainkan mati syahid. Tiba-tiba kebal. Nak kereta kebal Israel tembak melantun balik, tum masuk dia. Bila nak mati? Bila nak dapat syahid? Kita berjuang nak syahid. Saidina Hamzah syahid. Ramai ulama, sahabat, ulama-ulama kita gugur syahid. Untung kan? Syahid. Syekh Abdul Samad Al-Palembang syahid. Kan? Tiba-tiba kebal. Tu kata karut. Tapi ni ramai percaya ni. Orang suruh mengaji ilmu akidah tak nak. Dia nak mengaji ilmu tu dulu. Mengaji dulu ilmu akidah, baru kita tahu mana yang boleh, mana tak boleh. Yang ni boleh tak boleh, ini halal tak boleh. Yang ni sah ke tak sah, ni boleh rosak iman ke tidak. Ni pakai kod hentam aja. Lain kali dia tak perasan ilmu yang dia belajar tu menyesatkan diri dia, merosakkan diri. Lah kali mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kan? Ada satu orang di satu kampung, tak disebut nama kampung tu. Dia ni meninggal, orang lama, orang tua. Mungkin umur 90 lebih macam tu lah kot. Orang lama sungguh. Orang yang baru-baru pun ramai tak kenal dia. Sebab dia orang lama. Melarat lama, dah sakit, lepas tu mati. Bila mati, tak ada siapa datang rumah dia. Orang masjid semua tak datang, orang kampung tak datang. Yang ada ahli keluarga dia je. Tak apalah, ahli keluarga pun urus mandi apa semua. Tak tahu macam mana dia buat, pandai-pandai dia buat. Dah siap apa semua, nak pergi tanam ke kubur. Dia bawa pergi tanah perkuburan kampung dia, kampung tu. Sampai dekat gate tanah kubur tu, orang kampung tunggu situ dah, siap dengan bawa kayu. Dia kata jangan tanam dia kat sini. Nak tanam tempat lain. Tapi jangan tanam dekat tanah perkuburan kampung ni. Pergi. Halau, tak bagi tanam. Dah orang kampung ramai, depa berapa orang aja, tak berani nak lawan. Bawa usung pula mayat tu pergi kampung sebelah. Dengan kampung dia, kampung sebelah. Pergi kampung sebelah nak tanam. Orang kampung sebelah tahu, halang juga, tak bagi. Tak boleh. Dia bukan orang kampung sini, apa tanam sini, tanam kampung dia. Nah, kami tak bagi. Tak boleh. Kampung dia tak boleh, kampung sebelah tak boleh. Pindah lagi sebelah. Usung mayat bawa pergi kampung sebelah punya sebelah. Makin jauh dah pergi. Sampai kat sebelah ni, mungkin boleh jadi orang kampung sebelah punya sebelah ni tak kenal siapa yang mati ni. Bila cerita-cerita ke orang masjid kata sampai hati dah orang kampung buat macam tu, tak bagi tanam. Tak apa, tanam kat kampung kami tak apa, dia kata. Akhirnya nak tanam lah dekat kampung yang ketiga ni. Dah korek lubang siap apa semua. Bila nak masuk jenazah, sangkut. Kaki lepas, kepala tak lepas. Bila masuk kepala dulu, kepala lepas, kaki tak lepas. Sudah. Korek bagi besar sikit. Korek okey. Bagi besar betul, memang besar betul. Bagi besar, turun lepas kepala kaki. Okey, dah lepas. Lepas tak perasan pula, rupanya di bawah liang lahat tu ada akar pokok. Tak boleh. Sebab tak lepas. Kan? Ada akar pokok pula. Kambuh balik kubur tu, korek lubang lain. Ambil jauh sikit daripada kubur orang. Jauh sikit. Dah situ dah Allah dah tunjuk. Kuburnya jadi jauh dengan kubur-kubur orang lain. Sebab kubur yang dekat tu tak boleh nak korek dah. Sebab ada akar kat situ. Jadi korek lubang lain. Korek situ okey, yang ni clear. Kepala pun lepas, kaki pun lepas, akar pun tak ada. Okey, clear dah. Yang ni baru nak selesai. Letih dah buat kerja. Turun. Bila jenazah ni cecah je ke tanah, anak dia 2 orang lelaki ke atas bergaduh, siap bertumbuk je. Tiba-tiba bergaduh, tong tumbuk, berguling-guling atas tanah kubur. Tok Imam masjid tu, yang cerita ni Tok Imam masjid tu dia cerita kat saya sendiri. Dia kata ni kisah betul Ustaz, ni bukan cerita tanah kubur dan TV tu. Ini cerita betul. Dia kata bergaduh Ustaz kat atas, kami ni dah penat dah kat bawah kubur ni. Nak dah korek apa semua dah lah, kami yang buat semua. Mereka mana kerti apa, duduk kat atas, gaduh pula. Tok Imam naik angin lah. Dia memang kata, apa gaduh apa ni? Apa buat sendiri lah macam ni, malah aku. Tok Imam dah
Mayat dah masuk dalam tu dah. Bergaduh habis. Lah kali kata okey kalau Tok Imam selesai. Ni pun dah lerai daripada gaduh. Tok Imam dah sakit hati, campak tanah macam tu, tang nak cepat. Tok Imam dah marah dah. Nah, duduk pun tak ada main tangkin apa, baca doa lebih kurang dah saya balik . Nah, kami semua duk tertanya-tanya siapa yang mati tu? Kenapa Allah buat kematian dia sampai tahap macam tu? Bila kaji-kaji ada orang kata wallahu alam, dia dulu adalah tok guru silat. Apa dia belajar dalam silat dia mengajar macam mana? Wallahu alam. Jadi kita takut yang tu lah tuan-tuan. Saya takut yang tu. Jangan belajar ngarut-ngarut. Dulu ada, kalau orang lama mungkin kenal benda ni, dipanggil Nasrul Haq. Ada kan? Dia tangan dia gerak sendiri. Macam mana boleh gerak sendiri? Kan? Mesti kalau gerak sendiri mesti ada jin. Yang gerakkan ni mengarut. Lepas tu pula depa kata Nasrul Haq ni dia tak, jurus dia tak boleh datang melainkan mesti marah. Marah ni sifat siapa? Kalau bukan sifat iblis. Dia marah baru jurus dia keluar. Tak marah jurus dia tak keluar. Orang ketuk kepala datang tapi dia tak marah. Tak keluar lagi. Nah, bila ketuk tau marah, keluar. Lepas tu jurus angin. Dia buat gini, dia kawan tu tak kena pun, tercampak dah. Macam mana boleh buat campak gitu? Ingat cerita apa? Dragon Ball ke apa? Ada power-power gitu. Ni ngarut. Tapi ni orang suka ni. Dia buat tarik ni. Dia tepuk lantai bawah. Orang keliling dia 10 orang, semua terpelanting belakang. Orang kata hebat lah. Tak rosak akidah. Siapa buat jadi gitu tu? Takut di dalam tu ada dampingan jin. Nabi sahabat ada ke jadi gitu? Nabi sahabat angkat pedang, siap putus tangan, siap ni. Mana ada Nabi buat tepuk terpelanting kafir Quraisy? Tak ada. Atau apa kita nak yang pelik-pelik ini? Inilah. Ini sebab ini dia tak faham soal akidah. Dia tak mengaji soal tentang siapa yang sebenar-benar berkuasa. Semata-mata Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Inilah nak bicaranya dalam ilmu wahdaniyah. Jadi jangan takut nanti Allah akan susahkan kita saat kematian kita. Kan? Kerana syiriknya terlampau teruk. Jadi jaga-jaga. Janganlah benda-benda mengarut. Ada dicerita kata kalau tak nak bagi orang masuk dalam rumah, letak kuda laut kat belakang pintu. Gantung kuda laut. Kuda laut tu mana diambil tak tahu. Lepas tu gantung belakang pintu, dia kata orang tak masuk. Kita jawab tak payah kata kuda laut, ambil kuda betul, kuda lembu kuda jenis lumba tu, boh belakang pintu. Dengan kuda-kuda dengan pintu-pintu hilang. Nampak? Tak ada. Nak letak kuda laut lah, letak apa, tak ada. Orang kata letak bela ikan puyuh kat rumah. Orang tak boleh masuk. Dengan akuarium dia angkat bawa keluar. Nampak? Tak ada. Tapi kalau kita ikhtiar baca ayat Quran, moga Allah lindung, insya-Allah. Tapi kalau masuk juga dah kehendak Allah. Ada seorang pakcik tu di mana, di belah Taiping. Rumah dia kena masuk orang. Orang masuk rumah dia, mungkin dia tak ada kat rumah masa tu, dia pergi rumah anak dia kat Kuala Lumpur ke mana. Jadi perompak masuk rumah dia. Tak banyak mana lah hilang. 15,000. 15,000 tak banyak mana. 15,000 hilang. Dia tanya berapa hilang makcik? 15,000 je, dia kata. Lepas tu macam mana? Tak apalah. Bahagian dia dah. Gitu lah cakap. Kita hilang RM15 mengamuk lah. Mana RM15 aku ni? Aku nak beli telur masin dapat ni. RM15 hilang mengamuk dah. Dia 15,000 senyum lagi. Sebab apa? Sebab dia pegang semuanya Allah. 15,000 itu hak Allah. Mungkinlah ada apa-apa yang dia terhutang ataupun ada benda yang tidak halal dalam rezeki dia, maka Allah ambil dengan jalan gitu. 15K hilang macam tu saja. Adalah. Kita pandang Allah dah. Itu. Kita pandang. Mana biar serah. Barulah hati ni jadi lapang, tak sempit. Bila hati lapang, baru tak ada penyakit. Ini sebab apa kita kena heart attack lah, sakit jantung, darah tinggi. Sebab ni sabuk sangat hati ni. Jadi biar hati ni lapang, terima saja. Kita buat yang terbaik, kemudian keputusannya serah pada Allah. Itu saja.
Kan? Dia gitu. Sehingga membawa rosak imannya. Jangan percaya benda mengarut, akan merosakkan iman. Kerana kepercayaan itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lain. Dengan kita percaya kuda laut lah, ikan puyuh lah, tangkal lah, apalah tadi ni, ini akan membawa kepada menyengutukan Allah. Maknanya, Allah pun boleh lindung kita, kuda laut pun boleh lindung kita. Habis syirik. Yang boleh lindung kita tak ada siapa, melainkan semata-mata Allah. Allah saja boleh lindung kita. Tu. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini. Betul lah dia kata. Benda-benda mengarut ni masih lagi banyak di zaman kita hari ini. Dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya. Banyak orang buat tapi dia tak tahu bahawa apa dia buat tu mudarat, merosakkan iman dia. Tapi dia percayalah benda-benda gitu. Merosakkan iman katanya kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Kemudian nanti Syekh akan bagi tahu, akan cerita pada kita contoh-contoh benda-benda mengarut yang ada berlegar dalam orang cakap kehidupan adat orang Melayu kita. Seperti ancak dan sebagainya. Dia ada ceritalah upacara harimau lah, nanti dia akan cerita lepas ni dalam kitab ni. Jadi ni semua adalah perkara-perkara mengarut, mendatangkan kemurkaan Allah kerana melakukan syirik kepada Allah. Tapi yang pelik orang macam ni, dia semayang tapi dia percaya benda-benda mengarut gini. Buat yang bukan-bukan. Tanam uri, anak baru lahir tanam uri. Tanam je lah uri tu. Disuruh korek dalam-dalam, tujuan dia supaya tak ada binatang pergi korek semula makan uri tu. Sebab uri tu kan sebahagian daripada diri anak kita tu. Jadi kita kena simpan elok-elok dalam tanah. Macam kubur lah kita anggap. Cuma tak letak batu nisan lah. Segi tak batu nisan pula. Tak payahlah tanam saja. 7 kaki dalam. Kan? Ataupun tak sampai 7 kaki pun, sekira-kira binatang tak boleh korek semula. Binatang-binatang liar ni. Kemudian orang dulu-dulu ada yang dia letak letak apa benda lah, asam ke benda kan. Kadang dia letak tujuan dia letak tu, saya tak ingat letak apa, tapi ada orang kata letak asam ke apa dah. Dia letak tujuan tu supaya nak hilang bau darah tu. Tapi kita pergi letak benda, letak paku. Nampak kan? Tak apalah letak paku. Ada juga yang betul. Bila saya tanya kenapa letak paku, paku ni ustaz, dia cepat karat. Bila karat, dia menyebabkan uri tu nanti cepat terurai. Maknanya cepat hancur, nanti hilang ke tanah. Tak apa yang tu. Tapi bila tanya asal letak paku, supaya anak jadi kuat macam paku. Pula dah ni namanya mengarut. Lepas tu dia pergi letak pensel dengan buku. Kenapa? Biar budaknya pandai. Macam tu baik letak telefon siap. Telefon, laptop, buku teks sekolah masuk dalam tu. Dengan cikgu-cikgu masuk dalam tu. Lagi cerdik lah budaknya. Kenapa? Ni semua mengarut. Tapi itu lah jadi adat-adat orang Melayu kita buat. Gitu. Tapi jadi lepas ni dah reti jangan buat. Tak payah. Buat, biar kita begini. Pegang begini je. Apa kita buat, biar kita faham. Kenapa kita buat. Jangan kita buat, dah orang dulu-dulu buat. Jangan kira orang dulu-dulu. Kita faham. Kenapa buat. Saya belajar ruqyah, perubatan Islam. Cara nak pagar bangunan ke dan sebagainya, pagar rumah dan sebagainya. Kan? Ada ditabur garam. Kita kata awak main tabur-tabur garam ni. Kita tanya Syekh kenapa tabur garam? Dia ada sebab. Syekh kata kerana garam ni sifatnya tajam, sifatnya kuat. Kerana garam ni walaupun letak sikit je dekat mulut, terasa dah masin dia. Jadi kita mengambil sifat tajamnya itu, kita niatkan kepada Allah, ya Allah, sakitkanlah jin-jin yang nak mengganggu orang dalam rumah ni, seperti mana tajamnya sakit dia tu, tajamnya macam garam ni. Kita ambil nilai sifat dia saja. Bukan garam tu boleh menghalang jin, tak boleh. Cuma kita ambil nisbah sifat dia. Itu barulah tak syirik, baru tak mengarut. Tak apalah tabur garam. Jadi biar kita faham apa kita buat. Tanya dia, kenapa buat macam ni, kenapa? Kalau dia jangan banyak tanya, ikut je. Itu tak betul tu. Dia mengarut. Padahal kenapa dia kata jangan? Sebab dia pun tak tahu lah. Nampak? Jadi orang macam tak payah ikut. Benda ilmu agama ni mana ada rahsia-rahsia. Boleh cerita kat orang, tak ada masalah, tak ada rahsia-rahsia. Ini rahsia ni tak boleh tahu, dia kata. Ini awak tak boleh tahu. Ini cerita ni Abu Bakar pun tak tahu, dia kata.
Dia kata Saidina Abu Bakar tak tahu. Tapi dia tahu, pelik sungguh. Nah, makam Saidina Abu Bakar sebelah makam Rasulullah. Dia punya kubur tak tahu lagi kat mana. Kan? Dia kata Abu Bakar pun tak tahu. Tapi dia tahu, pelik. Dan mengarut. Ini semua mengarut. Jadi kita mengarut gini, jangan ikutlah. Jadi kita dah faham ilmu akidah. Betul Allah kata, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wahai Muhammad, sama ke orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Mana sama? Orang mengaji dia tahu dah apa boleh, apa tak boleh, apa betul, apa salah. Orang tak mengaji ikut aja. Jadi kita mengaji biar kita faham, apa kita buat biar kita jelas. Kan, apa sebab gini tak ada masalah. Walaupun tinggalan orang dulu-dulu punya cara, tapi tanya dia, pak cik kenapa buat macam ni? Kalau apa sebabnya tu munasabah, boleh diterima syarak, tak ada masalah. Tapi kalau sebabnya mengarut-mengarut, jangan. Tu mengarut nama dia. Kan? Aduh. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni, dan kita akan sambung nanti ancak dan sebagainya. Dia akan cerita tentang ancak. Ini amalan-amalan mengarut ni lah. Apa benda ancak ni? Kita akan tengok. Akan kuliah yang seterusnya. Jadi cukup sekadar tu dulu. Dan macam biasalah, ada produk perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Kan? Jadi tuan-tuan, inilah ubat pelari saya, yakni promote. Jadi tuan-tuan belilah niat sambil menderma. Itu je. Kan? Jadi insya-Allah, jadi kita jangan berfikir benda yang mengarut yang bukan-bukan. Ikut saja syariat Islam, insya-Allah. Semuanya iman kita selamat dan kita dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.